sebahagian daripada 7 anggota yang wajib kena jaga lidah. Sebahagian daripada lidah iaitulah mengopak. Maka salah satu daripada dosa lidah iaitulah mengopak. Maka di sana ulama tasawuf disebut secara detail, secara luas punca-punca ataupun dosa-dosa mengopak. Itu jagalah, berhati-hatilah. Pendek kata pentingnya ilmu. Betul lah Nabi sebut dalam hadis, walaupun tidak sekuat Bukhari dan Muslim, hudurul majlisil ilmi, hadir ke majlis ilmu. Kita duduk rumah, kita mari di masjid. Sebab di sini ada orang mengajar ilmu. Kita jadikan masjid madrasah ilmu. Kita jadikan masjid universiti, dosa pahala, halal haram, hidup mati, dunia akhirat. Arti tempat belajar ilmu agama. Kita hadir, maka hadir ke majlis ilmu terlebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Bayangkanlah, terlebih baik daripada 1000 sembahyang sunat rakaat. Ialah antara maghrib dengan isya tidak panjang. Kalau sembahyang sunat 1 rakaat tak ada siap, tak kau gitu. Tak ada siap. 50 rakaat tak ada nak siap. Tapi subhanallah, bila kita duduk, kita belajar, kita mendengar, kita menghayati, memahami, tujuan kita nak belajar, tujuan kita nak ambil ilmu, maka kita diberi pahala lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Bermakna kalau masa ilmu duk berjalan ataupun tok guru tengah mengajar, nak banding dengan sembahyang sunat beberapa rakaat dengan kita duduk tak sembahyang tapi belajar, besar lagi pahala kita duduk untuk nak belajar. Nak banding dengan hak sembahyang sunat beratus rakaat ko, puluh rakaat ko, belah rakaat ko, besar lagi pahala hak tak sembahyang sunat. Kenapa? Karena belajar ilmu. Sampai sahabat kata, ya Rasulullah, kalau baca Quran dengan orang mengajar mana lebih? Ada ustaz mengajar, kita ambil Quran, kita baca di mana satu sudut dah. Kita baca sebelah dia ke, sebelah dinding ke, sayap kanan saya kira. Orang duk mengajar, kita baca Quran. Jadi Nabi sahabat kata, ya Rasulullah, mana lebih? Dengar orang mengajar, kita ambil Quran baca. Nabi kata, wahai sahabat, tidakkah boleh baca Quran ke tak tanpa ilmu? Jawabnya tak boleh. Maksudnya, kalau kita baca Quran tanpa ilmu, maka banyak salah dalam bacaan kita. Kita baca Quran kalau disertai dengan riak ujuk, tak ada pahala. Artinya ilmulah menyelamatkan pahala kita baca Quran. Ilmulah menyebabkan sembahyang sunat kita sah. Ilmulah menyebabkan kita selamat daripada fitnah kubur, azab kubur. Ilmulah menyebabkan kita sah sembahyang dan terjaga daripada batalnya sembahyang. Besarnya peranan ilmu dalam hidup kita. Sampai Nabi kata, duduk dalam majlis ilmu, belajar ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat ni besar. Ahli sufi dah kuasa sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita ahli kedai kopi tak kuasa. Sebab barang yang terlibat dengan nafsu. Sembahyang sunat terlibat dengan hati yang bersih. Kalau hati kurang bersih, tak kuasa nak semelak banyak-banyak. Kau beli habak dia ni, tu pun betul-betul dah, tu pun campur dengan lorak dah, kau gitu. Maka pentingnya ilmu. Nanti jadikanlah masjid tempat kita menimba ilmu. Nak hidup pondok, kita banyak kerja di rumah. Nak pergi masuk universiti, rasa tak sesuai dengan umur kau gitu. Maka kita jadikan masjid, universiti untuk kita dampingkan diri dengan ilmu-ilmu Allah, untuk kita kenal hukum hakam, untuk kita kenal apa perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala, sifat-sifat bagi Allah, sahabat ibadat, sah terima ibadat, semuanya terkandung dalam ilmu Allah. Kebanyakannya duduk di masjid-masjid. Dalam masjid banyak, kita pilihlah mana-mana tempat untuk kita belajar. Baik. Kemudian kata ada lagi, itulah 2 punca. Pertamanya namimah, satu laginya namimah, mengopak. Dia beza dengan namimah. Mengopak ni, namimah ni dia lebih kepada kita sebarkan berita-berita bertujuan nak melaga-laga. Namim apa mengopak, definisi mengopak, zikruka akhaka ma yakrah. Engkau sebut apa hak dia benci. Kita sebut keburukan, dia tak suka, kita sebut juga. Maka itu dikatakan mengopak. Maka mengopak ni dia tidak tujuan nak melaga-lagakan balas. Hanya sekadar nak cerita keburukan orang. Jadi orang tahu pun setakat tu lah. Tak ada timbul kata nak pergi balas, nak pergi gomor, tak ada. Adapun namimah ini menyebabkan jadi perbalahan antara A dengan B, perbalahan antara puak A dengan puak B. Jadi namimah ni lebih kepada kita bawa berita keburukan, kita pergi sabar kepada orang tu pula,
Ayat kau kata B ni kata kamu berat-berat. Walau habis tak pernah kata pun kepada si A. Kemudian kita pergi kepada rumah B pula. Ayat kata B, A kata kamu berat-berat. Allah, aku tak sanggup nak dengar kamu. Walau kita reka-reka aja. Tujuan kita nak melaga-laga ke. Akibatnya A dengan B tak tegur. A dengan B masa muka. A dengan B tak salah dah. A dengan B tak telefon, tak balas gapo dah. Puncanya kita orang tengah nak melaga-laga an-namimah. Maka itu menyebabkan azab di alam kubur juga. Na'udzubillah min zalik. Di hari ni zaman moden, orang tak pergi jalan tangga ke tangga. Dia begitu boleh jadi pergi tangga ke tangga, tangga ke tangga. Lah ni mudah je. Benda ada tangan daripada handphone. Kita dapat berita tak molek, kita share kepada grup kita. Kita ada WhatsApp grup. Kita share ataupun kita share dalam Facebook dah. Kita tulis berita buruk hantar kepada grup A, grup A hantar kepada grup B, grup B hantar kepada grup C. Akhirnya timbul kebencian di antara satu sama lain ataupun di kalangan orang mukmin sama mukmin, orang muslim sama muslim. Antara kita lah. Kita berkongsi keburukan seorang kepada orang lain. Tersebarnya keburukan seseorang kerana kita lah yang menyebar. Kita duk share, kita duk bagi. Itu berhati-hatilah. Dari dunia maju sekarang, mudah nak buat pahala, mudah juga nak buat dosa. Dari Anas bin Malik dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah kebun kurma milik Abu Talhah. Jadi masyarakat Arab terkenal dengan kebun kurma. Bila berjalan di belakang baginda melintasi sebuah kubur. Lalu beliau berkata, Bilal, ya Bilal, apakah engkau mendengar apa yang aku dengar? Penghuni kubur ini sedang diazab, diseksa. Wahai Bilal, mu dengar atau tidak apa yang aku dengar? Aku dengar penghuni kubur ini sedang diazab. Kemudian Bilal menanyakan hal itu sehingga dia mengetahui bahawa penghuni kubur itu adalah seorang Yahudi. Ada riwayat Ahmad. Walaupun dia lama mati itulah, mau bukan baru, tapi itulah azab kubur berpanjangan. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya azab kubur itu disebabkan oleh 3 hal. Baik. Masih lagi Nabi sebut punca-punca mayat kena seksa dalam alam kubur. Pertama, ghibah, maksudnya mengumpat. Itu jaga. Bila sebut kata mengumpat, maksudnya mengumpat yang haram. Itu kita hura pula. Kerana mengupak tidak mutlak haram, ada mengupak yang haram, ada mengupak yang tidak haram. Maka hak kena seksa ni mengupak yang haram. Artinya ada lagi mengupak yang dibolehkan dengan maslahat ataupun tujuan kebaikan umum, kebaikan pasangan keluarga, kebaikan pasangan pengantin. Maka boleh kita cerita keburukan supaya perempuan yang nak berkahwin dengan satu orang laki-laki tadi, nilalah. Kata satu orang lelaki, ini orang lelaki dah. Dia ni kerja sekian-sekian, kelakuan dia sekian-sekian. Kita sebut, kita orang tengah, sebutlah keburukan apa mu nilah sendirilah. Kalau mu rasa tak apalah, jahat apa, tak apalah, sanggup yang pentingnya rupa comel, jahat tak apa dah. Lagi lah. Kata dah. Jadi kita orang tengah sebut tu kan, supaya bukan tujuan nak mengaitkan, tapi nak menyelamatkan pasangan sebelum mendiri rumah tangga. Itu dibolehkan. Ghibah maksud mengupak yang haram. Kedua, namimah artinya mengadu domba, tujuannya nak melaga-laga. Dan ketiga, air kencing, maksudnya tidak bersih daripada air kencing. 3 punca utama. Lepas tu sebab sebut tadilah, kena mengaji fiqh, cara nak puasa kecil yang suci, mengajilah tasawuf, kita nak baiki hati ataupun rohani supaya kita tidak jatuh dalam ngupak. Hadis riwayat Al-Baihaqi, sementara Qatadah mengatakan azab kubur itu sepertiganya dari ghibah, sepertiga dari namimah, dan sepertiga lagi dari air kencing. Besar bukan kecil, tak masalah bersih air kencing. Besar bukan kecil masalah mengopak. Besar masalah namimah bukan kecil. Islam memandang besar 3 perkara ni. Betul, orang mukmin dia besar 3 perkara ni. Malah ni kita boleh cek hati kita mukmin sebenar ke atau mukmin ada sakit lagi. Kalau 3 perkara hak Nabi sebut ni kita berasa besar, berasa takut, berasa lepas pada ni aku nak jaga dah. Bermakna mukmin kita tu sebenar-benar mukmin atau mukmin haqqa, mukmin yang sebenar. Orang mukmin sebenar diambil pengajaran apa yang dengar daripada pengajaran.
wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Orang mukmin yang sebenar, dia ambil pengajaran, ambil pelajaran, ambil iktibar daripada apa yang dia dengar. Mau'izah, mau'izatul lil mu'minin, menjadi mau'izah kepada orang mukmin. Kenapa Tuhan sebut orang mukmin? Sebab orang mukmin sahaja yang mengambil manfaat dan iktibar serta pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Mubashir menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mohonlah ataupun mintalah kalian perlindungan dari azab kubur. Ku tanya ke ya Rasulullah, apakah mereka itu diazab di alam kubur? Ya, Nabi jawab, ya, iaitu suatu azab yang didengar oleh segala macam binatang. Hanya binatang je boleh dengar. Adapun manusia dan jin, Allah tak boleh dengar. Mereka yang sedang diazab di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Ajiri. Dari Ibnu Mas'ud lagi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, diriwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayat-mayat itu diazab di dalam kubur mereka hingga binatang-binatang itu mendengar suara. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat disebutkan bahawa Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Beliau berjalan di atas kenderaan, tiba-tiba haiwan kenderaannya itu seperti ketakutan dan menjauhkan diri. Ku tanya ke ya Rasulullah, mengapa haiwan atau binatang tunggangan engkau itu menjauh? Beliau menjawab, kerana dia mendengar suara seseorang yang diazab di dalam kubur sehingga dia berlari menjauh dirinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Itu waktu Nabi masih hidup, Allah Ta'ala tunjuk. Zaman kita mungkin berbeza. Kalau kita tengok dari zaman kita, lembu dia makan rumput tak kubur pun nampak biasa je lembu. Tak kau gitu doang. Jangan tertipu. Jangan pula kata, malah tadi ustaz kata binatang dengar azab kubur takut. Apa lembu ke apa kau orang tambak tak kubur biasa je lembu, relax je lembu tu. Jangan kita tertipu dengan begitu. Allah Ta'ala nak tunjuk, dia tunjuk kepada Nabi. Kita orang mukmin, kita yakin 100% apa yang Nabi sebut. Kita yakin 100% apa yang Allah Ta'ala berfirman. Tidak ada syak, tidak ada ragu lagi. Nama dah orang mukmin tidak syak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Beriman dengan perkara yang gaib. Kemudian beliau menjawab, kerana dia mendengar suara seseorang yang diazab di alam kubur sehingga dia berlari menjauh darinya. Jadi zahir kubur kita tengok penuh dengan pokok-pokok bunga. Ada kubur yang penuh dengan lalang-lalang tak teruruh. Ada kubur yang penuh dengan rupuk-rupuk yang tak dimesin dan sebagainya, tak diracung. Ada kubur yang berpagar cantik. Ada kubur yang bercat warna-warni. Itu zahir atas kubur. Tapi penghuni dalam tu, ada dalam nikmat, ada dalam azab. Na'udzubillah min zalik. Minta berlindunglah kita daripada azab kubur. Oleh kerana inilah Allah Ta'ala tekan kepada kita orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang mukmin, takutlah kamu akan Allah. Apa Allah Ta'ala sebut orang mukmin? Sebab orang mukmin, orang yang boleh menerima pengajaran.